Zu, tengah tulis apa tu? Inilah tulisan Jawi. Tulisan Jawi? Nak tak Zu ceritakan serba sedikit tentang tulisan Jawi? Nak. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aimati Mazanase ditemani oleh saudari Nur Zuraidah binti Muhammad Badri. Pada hari ini, kami akan mengulaskan serba sedikit mengenai zaman kegemilangan dan kemerosotan bagi penggunaan tulisan Jawi. Umum mengetahui, tulisan Jawi adalah lambang kepribadian agama Islam. Apabila disebut perkataan Jawi, sudah tentu semua lapisan masyarakat mengetahuinya. Akan tetapi, adakah anda tahu asal-usul tulisan Jawi serta zaman kegemilangan dan kemerosotannya? Oleh itu, mari kita ulaskan serba sedikit perkara ini. Untuk pengetahuan semua, penggunaan istilah tulisan Jawi lebih sinonim dengan masyarakat Melayu yang kita ketahui telah lama menggunakan tulisan Jawi sebelum kedatangan Islam lagi. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sewaktu kedatangan pedagang Arab yang berniaga di Kepulauan Melayu. Selain itu, tulisan Jawi juga berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam. Menurut tokoh Muhammad Alwi Yusof, beliau berkata, tulisan Jawi ini telah digunakan secara menyeluruh di tanah Melayu dan golongan Melayu yang celik huruf juga dikenali sebagai golongan yang celik Jawi. Semasa zaman penjajahan, penggunaan tulisan Jawi masih lagi digunakan. Akan tetapi, tulisan Jawi ini juga mengalami zaman kemerosotan. Semestinya kalian terfikir, apakah punca yang menyebabkan tulisan Jawi ini mengalami zaman kemerosotan? Menurut tokoh seperti Ahmad Fazal dan juga Abdul Hamid telah menyatakan bahawa penggunaan tulisan Jawi ini telah mengalami zaman kemerosotan selepas kewujudan Akta Bahasa Kebangsaan pada tahun 1963. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka telah memutuskan tulisan rasmi bagi negara Malaysia ialah tulisan Jawi. Selain itu, perkara ini telah memberikan impak yang sangat negatif kepada penggunaan tulisan Jawi, terutamanya dalam bidang pendidikan, pentadbiran dan juga penerbitan. Ni kita kat mana ni ya? Oh, apa tu? Tulisan Jawi lah. Oh, apa dia tulis tu? Alif, ya. Oh, Institut Perbadanan Melayu. Tapi kan bukan ke sekarang ni dah tak guna sangat tulisan Jawi ni. Itulah, tulisan Jawi dah makin dilupakan. Itulah, tapi kan rasanya kan macam mana nak memartabatkan balik penggunaan tulisan Jawi ni kat Malaysia? Ada. Salah satunya adalah dengan peranan media massa. Media massa ni umum mengetahui. Media massa merangkumi TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain. Media massa ni juga perlulah menyebarkan video-video berkaitan kepentingan tulisan Jawi ataupun langkah-langkah memartabatkan tulisan Jawi. Platform media massa ni seperti TikTok banyak digunakan oleh orang-orang asing. Jadi kalau menggunakan video tentang tulisan Jawi dekat TikTok ni, rasanya banyak orang yang akan mengetahui tentang tulisan Jawi ni. Betul-betul. Lagipun kan saya rasa media massa ni sebagai medium untuk mempromosikan produk-produk yang mempunyai unsur-unsur tulisan Jawi. Kerana saya rasa seni had yang digunakan pada produk yang digunakan, yang dijual, saya rasa amat menarik dan unik kerana seni had itu sendiri memiliki keunikan dan keistimewaan dia yang tersendiri. Betul kan? Sebagai contoh, had apa ya? Sebagai contohnya had kufi, had nasa, had tolong dan lain-lain lah. Betul-betul. Tulisan Jawi ini juga boleh dibingkaikan dan diletakkan di rumah, di masjid dan lain-lain. Betul tu. Selain itu, langkah untuk memartabatkan tulisan Jawi ialah melalui peranan pihak kerajaan seperti pihak berkuasa tempatan. Saya rasa mereka perlu memperkasakan penggunaan tulisan Jawi ini pada kemudahan-kemudahan awam yang terdapat di Malaysia tanpa sebarang penterjemahan dalam bahasa Melayu. Betul lah tu, tapi pada saya kalau tak adanya penterjemahan dalam bahasa Melayu, macam mana orang-orang India, Kadazan Dusun ataupun Cina itu sendiri ingin tahu tentang tulisan Jawi ni? Sebab itulah peranan kerajaan tu penting. Jadi mereka perlulah menggalakkan semua kaum di Malaysia ni untuk mempelajari tulisan Jawi ini supaya dapat memudahkan mereka untuk menggunakan seluruh kemudahan awam yang ada dekat Malaysia ni. Betul lah, pihak kerajaan memang sangat penting. Pihak kerajaan sepatutnya meletakkan tulisan Jawi itu dalam buku teks
Hal ini kerana kalau mereka meletakkan dalam buku teks, orang Kadazan, Dusun, Cina dan India dapatlah mempelajarinya daripada sekolah. Jadi sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk membaca tulisan Jawi itu sendiri. Betul. Nanti lama kelamaan mereka akan mula timbulnya rasa minat, rasa cinta akan tulisan Jawi tu sebab mereka rasa tulisan Jawi tu mudah untuk difahami, kan? Betul? Baiklah, langkah terakhir untuk memupuk tulisan Jawi ini adalah melalui peranan ibu bapa. Ibu bapa berperanan penting dalam memupuk semangat ataupun minat anak-anak mengenali tulisan Jawi dan meminati tulisan Jawi. Betul. Selain tu, ibu bapa juga perlulah menyediakan kelengkapan di rumah dengan menghantar anak-anak ke kelas tuition, kelas kemahiran Jawi supaya anak-anak itu lebih mahir dan lebih mengenali huruf-huruf Jawi tersebut. Betul, ibu bapa juga perlu menyediakan buku-buku berkenaan tulisan Jawi ataupun cara untuk tulis tulisan Jawi di rumah, kerana daripada rumah lah anak-anak senang untuk belajar tulisan Jawi itu. Dan ibu bapa perlu mengajarkan anak-anak tulisan Jawi seawal umur 3 tahun. Betul tu, seperti pepatah Melayu berkata, melentur bulur biarlah dari rebungnya. Jadi amatlah wajar pihak ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk memupuk semangat cinta akan tulisan Jawi itu. Syarul, boleh tak ceritakan sedikit mengenai kaedah yang boleh kita gunakan untuk memperluaskan tulisan Jawi dalam pendidikan? Boleh? Jom. Salah satu kaedah yang terbaik dalam meluaskan penggunaan tulisan Jawi pada peringkat sekolah rendah ialah melalui mata pelajaran pendidikan Islam. Hal ini kerana tulisan Jawi menjadi salah satu komponen dalam mata pelajaran pendidikan Islam di mana para pelajar akan diberikan pendedahan awal mengenai cara untuk membaca tulisan Jawi dan menulis tulisan Jawi secara asas. Hal ini secara tidak langsung dapat memberikan pendedahan awal dan pengetahuan umum kepada pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 tentang cara untuk membaca dan menulis tulisan Jawi dengan betul dan tepat. Seterusnya, bagi peringkat sekolah menengah pula, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah untuk memperkenalkan tulisan Jawi dalam sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu. Hal ini merupakan kaedah yang terbaik untuk mengembalikan tulisan Jawi daripada terus ditelan zaman kesan daripada kefahaman sekularisme. Bagi mereka yang bukan beragama Islam, mereka tidak seharusnya bimbang terhadap kaedah ini kerana tulisan Jawi juga dapat diumpamakan seperti syair azan yang dikumandangkan di mana orang bukan Islam juga boleh mendengari syair azan tersebut. Maka tulisan Jawi juga boleh dipelajari oleh orang bukan Islam. Melalui kaedah ini, bukan sahaja dapat mendedakan mengenai tulisan Jawi kepada orang Melayu dan orang beragama Islam, malah juga dapat diperkenalkan kepada semua kaum tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Antara kaedah yang terbaik untuk menerapkan penggunaan tulisan Jawi dalam institusi pendidikan di peringkat institusi pengajian tinggi adalah dengan memperkenalkan subjek kemahiran Jawi iaitu PMK 3022. subjek ini telah diambil oleh sesiapa sahaja golongan pelajar yang mengambil jurusan Bahasa Melayu. A few moments later. Jawi kerana Allah. Selain tu kan, saya rasakan pihak kerajaan janganlah kata Estetik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.